obat, mari beli obat. Obat, mari beli obat. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullah ta'ala, sama pada perkataannya kita ambil dan kesembilan daripada syarat sah sembahyang bahawa tiada ada imam kurang daripada makmum, yakni kurang dari sudut martabat. Dengan mana dengan mana kita kata kurang tu? Dengan sebab perempuan atau khuntha. Perempuan ataupun khuntha berbanding dengan laki lagi tinggi darjat ataupun dia panggil kedudukan dia berbanding perempuan dan khuntha. Kemudian kata tengok topik tu nombor 14 tu. Ni dobik rasanya kita bagi dobik yang terakhir ni Ni dah dobik takat muka surat 9 pun dah 90 lebih muka surat ni. Microsoft Word lepas dobik ni kita baca macam biasa lah. Lepas pada tu nanti lepas master ke kita buat tulis ni sendiri. Kita akan boleh. Ni dah 97 muka surat. Ni Word ni kecil lah ni. Ketulisan kecil lah. Kalau tulisan betul-betul atur elok, lagi banyak rasanya. Nombor 14 tu, topik nombor 14 kata musannif sebab perempuan ataupun khuntha. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu ta'ala anhu, yakni tidak sah orang lelaki yang wadih, yakni jelas. Yakni wadih ada zakar jelas lah, bukan zakar zakar tak zakar, zakar jelas itu wadih. Laki betul, bukannya laki yang tak betul. Laki betul-betul laki lah. Mengikut imam perempuan yang wadih, tidak sah. Perempuan yang wadih, perempuan yang ada farah, kita ikut. Lelaki ikut dia. Lelaki yang ada zakar ikut perempuan yang ada farah yang jelas. Itu tidak sah. Dalam kitab An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Al-Allamah Ad-Damiri radhiyallahu ta'ala anhu sebut, sebahagian ulama mengatakan pandangan yang mengatakan makmum lelaki tidak boleh mengikut imam perempuan secara mutlak merupakan mazhab al-fuqaha al-sab'ah. Itu kita buat kurungan fuqaha yang 7, iaitu Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith, Ubaidullah bin Abdullah bin Utaibah, Kharijah bin Zaid bin Thabit, siapa pula tu, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dan Sulaiman bin Yasar. Itu dia panggil fuqaha as-sab'ah daripada para tabi'in dan orang-orang yang selepas mereka. Ini pandangan yang mu'tamad dalam mazhab kita lah.
Sebahagian ulama mengatakan, sebahagian ulama mengatakan yang ni penisbahan kata tak sah ni ialah merupakan mazhab fuqaha as-sab'ah. Sebahagian ulama kata begitu. Ini berbeza menurut pandangan Abu Thur. Ini berbeza menurut pandangan Abu Thur Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, dan Ibnu Jarir At-Tabari radhiyallahu taala anhu. Dia pun mengharuskan perempuan menjadi imam. Ni Ustaz Tirmizi kata tu waktu minggu lepas tu. Imam Muzani pelik lagi. Dia mengharuskan perempuan menjadi imam kepada lelaki dalam sembahyang sunat tarawih. Tapi kena qaid lah. Bukan sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu tu. Sembahyang sunat tarawih satu, dengan syarat tidak ada imam yang qari selain daripada perempuan tersebut. Tapi kalau ada imam yang qari, tak sah lah guna pandangan ni. Ini pun bukan pandangan muktamad ni nak amal pun jadi jam lagi. Ni sekadar perbahasan ilmiah lah. Dan syaratnya lagi annaha taqifu khalfahum. Gitu terbalik tu. Khalfahum taqifu annaha. Cantik. Annaha taqifu khalfahum, bahwasanya bila perempuan tersebut nak jadi imam tu kena duduk belakang depa. Yakni perempuan tersebut berdiri di belakang lelaki. Tu cara dia. Jadi hak liberal kalau kata pandangan ni guna pandangan ni pun tak betul juga. Sebab liberal dia punya imam tu imam perempuan duduk depan. Jadi tak kena juga. Hatta kita boleh buat qiyah. Walaupun kita berpandangan dengan pandangan Abu Thur Al-Muzani dan Ibnu Jarir At-Tabari, liberal tu tak betul. Kerana dia letak imam imam perempuan di depan juga. Sedangkan di dalam sembahyang tarawih satu, dengan syarat tidak ada imam yang lebih qari daripada perempuan tu, dan dengan syarat perempuan tersebut duduk di belakang lelaki. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib karangan Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarh Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu ta'ala anhu, keluar 3 gambaran tidak sah makmum mengikut imam berdasarkan kenyataan di atas. Yang pertama, tidak sah lelaki mengikut imam yang khuntha muskil. Kenapa? Kerana berkemungkinan ketika dia mengikut imam yang khuntha muskil tu, dia menjadi perempuan, jadi tidak sah. Yang kedua, tidak sah khuntha muskil mengikut imam yang perempuan. Kenapa? Kerana khuntha muskil bila jadi makmum kepada perempuan, berkemungkinan dalam sembahyang tu khuntha muskil jadi lelaki. Jadi lelaki tidak sah menjadi ikut perempuan. Yang ketiga, tidak sah khuntha muskil mengikut imam yang khuntha muskil juga. Tidak sah kenapa? Macam tadilah, kerana berkemungkinan waktu sembahyang tu imam tu jadi lelaki, yang makmum jadi perempuan, dan boleh sebaliknya. Jadi tidak sah berlaku. Berkemungkinan imam jadi perempuan, makmum jadi lelaki, dan sebagainya. Jadi tidak sah lah. Juga tidak sah makmum yang kebarangkalian lelaki mengikut imam yang kebarangkalian perempuan. Tak pasti. Imam ni betul perempuan ke lelaki, tak nampak. Boleh jadi kot. Tak boleh. Dia kena pastikan. Kena pastikan jantina siapa yang jadi imam tu. Jangan duk main barangkali. Dia bukan khuntha. Dia bukan khuntha muskil. Kita tak tahu siapa ni imam. Imam ni lelaki ke perempuan. Barangkali lelaki. Tak boleh barangkali. Kena yakin. 5 gambaran sah makmum mengikut imam dari sudut jantina. Pertama, lelaki menjadi makmum kepada lelaki. Ni zahir lah. Lelaki jadi makmum pada lelaki. Lelaki yang wadih lah. Yang kedua, perempuan menjadi makmum kepada lelaki. Ni pun wadih juga. Perempuan yang wadih menjadi makmum kepada lelaki yang wadih. Yang ketiga, khuntha muskil menjadi makmum kepada lelaki. Jadi makmum tak apa. Sebab apa? Sebab kalau khuntha muskil jadi makmum, dia nak jadi lelaki ke, nak jadi perempuan ke, tak ada masalah. Sebab lelaki jadi imam. Lelaki tak ubah dah. Yang keempat, perempuan menjadi makmum kepada khuntha muskil. Itu pun tak ada masalah, kerana khuntha muskil ketika jadi imam, dia boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, dan orang di belakangnya perempuan. Yang terakhir, perempuan menjadi makmum kepada perempuan. Itu pun tak ada masalah, hatta perempuan tersebut istihadah sekalipun, kecuali istihadah yang mutahayyirah. Intaha nihayatu zin. Itu kita tambahan kita lah. Jikalau orang lelaki yang menjadi makmum ternyata zahir imam sebenarnya khuntha. Dia tengah semayang, makmum lelaki. Rupanya, aku ikut khuntha tengah-tengah semayang. Ataupun perempuan. Perempuan niscaya wajib semula mengulangi sembahyang. Wajib semula mengulangi sembahyang. Nyata zahir pas semayang. Aku ikut tadi khuntha, kena ulang leh. Tidak sah ini dikhiaskan seperti mana tidak sahnya juga sembahyang yang baru ternyata selepas sembahyang bahawa imamnya orang kafir. Sama lah. Rupanya aku ikut selama orang kafir jadi imam. Jadi kena ulang semula. Ataupun imam tersebut ummi. Ummi yakni tak reti baca Fatihah. Ummi. Bukan nama orang ni.
Sedangkan makmum qari, sedangkan makmum seorang yang qari, dia ada detail dia nanti akan datang. Makmum tu qari, dia ikut imam ummi. Ummi tak reti baca Fatihah, sama ada sebahagian ataupun semua. Nanti akan tafsir lah dalam bab dia, dalam lubik 5 ada. Ataupun imam itu menjadi makmum kepada imam yang lain. Kawan tu jadi imam dah. Jadi ataupun imam itu menjadi makmum. Okey, kita nak lantik kawan tu jadi imam, rupanya dia jadi makmum pada yang lain. Kita tak sah lah ikut dia, kena ikut imam tu lah. Atau imam meninggalkan bacaan Al-Fatihah dalam sembahyang jahriyah. Jelas tu, waktu tinggal rukun, lagilah tak boleh ikut. Dan takbiratul ihram pun tak boleh. Tu umur rukun-rukun belaka tu. Ataupun imam mempunyai najis yang zahir. Najis yang zahir, yakni kita nampak ada tahi kat situ, kita pun tak boleh ikut dah, kena mufaraqah. Kalau ikut juga hukum dia batal dalam keadaan tahu dan sengaja. Tu semua qiyas. Qiyas macam-macam masalah tu, 5-6 masalah. Nak mengkiaskan kata tidak sahnya makmum yang kurang martabat mengikut imam makmum yang tinggi martabat mengikut imam yang kurang martabat. Tu qiyas beberapa masalah. Berbeza jikalau ternyata selepas sembahyang itu berhadas. Beza. Berhadas tak apa, meskipun hadas besar. Atau imam tinggalkan niat sembahyang ataupun imam meninggalkan Al-Fatihah dalam sembahyang sirriyah, atau imam terdapat padanya najis yang tersembunyi. Tak tahu imam ada najis, maka tidak wajib makmum mengulangi sembahyangnya kerana ternafi kecuaian pada makmum. Benda tu semua benda yang khafi, benda tersembunyi, tidak jelas, dan tidak perlu diselongkari oleh makmum. Beza hak tadi, masalah-masalah tadi perlu makmum mengenal pasti. Imam ni kafir ke tak? Islam, okey. Imam ni untuk lelaki ke perempuan? Kena kenal pasti. Imam itu ada najis zahir ke tak? Tak zahir ada najis. Tak perlu check spender dia ada najis sungguh, tak payah. Zahir sahaja. Imam imam meninggalkan Fatihah dalam sembahyang jahriyah. Tu jelas. Kalau sirriyah kita tak dengar. Jadi kita perlu cek siapa imam kita. Tapi tak perlulah terlalu cek sangat. Itu fiqh, beza dengan tasawuf. Dalam bab hukum lain pun sama lah. Dalam bab makanan pun sama, dalam bab harta pun sama. Zahir nampak elok lah. Adapun tasawuf nak warak, tu lain. Warak tu hukum sendiri. Fiqh tu untuk umum. Jadi jangan kita hukumkan hukum warak kepada orang. Itu tasawuf lain. Kita kena hukumkan hukum fiqh. Contoh duit raya, orang tanya itu. Duit raya yang kalau dia tahu orang yang bagi itu ada campur antara kerja haram dengan kerja halal, kita bagilah hukum fiqh, iaitu hukum dia makruh. Imam Ghazali kata haram kerana dia ambil hukum warak. Ibnu Hajar Imam Ghazali kata Imam Ibnu Hajar radhiyallahu ta'ala anhu pandangan Imam Ghazali kata tak betul, kata haram, tapi betul dari sudut warak. Tak betul dari sudut hukum fiqh, betul dari sudut warak lah. Memang tak payah ambil pun kalau ikut waraknya. Bab makruh tu larangan Allah Ta'ala juga. Kemudian kata syarih, berlaku perselisihan ulama berkaitan najis zahir dan najis tersembunyi dalam bab ni. Okey, kita macam mana nak kata najis tu zahir, najis tu tersembunyi? Khilaf ulama. Pandangan mu'tamad kata najis zahir ialah najis ainiyah, sedangkan najis tersembunyi ialah najis hukmiyah. Tu yang mu'tamad. Najis ainiyah nampak lah, ni kuning ni baju ni, kena air kencing ke tengok tadi. Contoh. Ataupun kita rasa ada bau ke tu imam ni, bau tahi tu imam ni, najis ainiyah tu, ada bau. Ataupun apa-apalah, yang najis tersembunyi najis hukmiyah. Kita tak tahu tu imam tu kena tahi anjing semalam, tak ada dah apa bekas-bekas apa semua, tak ada dah. Kita pun tak tahu. Tu tak ada masalah. Yang kedua, pandangan yang bukan mu'tamad, muqabilul mu'tamad. Najis zahir ialah jikalau makmum memperhatikannya, niscaya boleh makmum nampak najis tersebut. Sedangkan najis tersembunyi ialah jikalau makmum memperhatikannya, niscaya makmum tidak nampak najis zahir najis tersebut. Tu pandangan kedua lah. Nampak ke tak? Nampak ni nampak apa? Nampak dengan mata kasar yang mu'tadil. Bukan mata kasar yang terlalu tajam, bukan. Mata kasar yang mu'tadil sahaja, dan bukan mata kasar yang terlalu rabun pula. Nampak tak tu imam tu ada najis tak? Tak ada. Zahir tak ada, tak ada. Nampak tak nampak? Sebab apa kita kata tu? Sebab kadang-kadang najis ainiyah itu kecil, walaupun tak nampak oleh imam.
Jadi kalau atas pandangan mu'tamad, ada najis ainiyah walaupun kecil, najis juga. Contohlah kalau najis ainiyah tu tak dimaafkan lah, contoh. Tetap najis juga. Tetap najis yang zahir walaupun kita tak nampak. Sebab atas pandangan mu'tamad, dia ukur kod najis ainiyah ataupun najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, dia zahir. Najis hukmiyah, dia tersembunyi, khafi. Beza dengan pandangan kedua, dia tengok boleh nampak ke tak. Kalau nampak najis tu, kalau dia tenung, kalau tengok tu nampak, maka zahir lah. Kalau tak lah. Maka dia kata tidak sah orang lelaki mengikuti, sambung balik lah. Tidak sah orang lelaki mengikuti imam khuntha muskil, meskipun ternyata selepas sembahyang bahawasanya dia seorang lelaki. Tu. Tak sah orang lelaki ikut imam khuntha muskil, meskipun ternyata selepas sembahyang bahawasanya dia seorang lelaki. Kerana makmum ikut dalam keadaan taraddud. Dia ikut khuntha. Dia tak tahu. Memang dia mengikut zon dia waktu itu, khuntha lah. Sah tak? Tak sah. Dia kebarangkalian. Dia ada kebarangkalian. Dia ada taraddud. Khuntha muskil ke laki aku ikut ni? Dia ada taraddud. Dia ada taraddud ketika semayang. Bukannya waktu semayang tu khuntha muskil tak. Dia ada taraddud. Dia ada kebarangkalian. Aku ikut ni khuntha muskil ke laki? Lepas semayang nyata, laki. Sah tak? Tak sah ke? Sebab apa? Kerana makmum ikut dalam keadaan taraddud. Ada bolak-balik pada sahnya semayang tatkala mengikutnya. Kalau daripada awas dia ikut khuntha muskil, tak sah lah. Ni dia ikut semayang, dia ingat laki ke khuntha ni. Lepas semayang nyata bahawasanya dia laki. Ingat nak huri ya? Tak huri, kena qada semula. Sebab tidak sah. Tu. Berbeza jikalau khuntha muskil yang telah nyata kelelakiannya sebelum daripada semayang. Tak apalah. Kita nyata dah. Dia jadi wadih tiba-tiba. Asalnya khuntha tiba-tiba jadi wadih tiba-tiba sebelum semayang. Maka sah lelaki mengikutinya kerana sudah wadih, yakni jelas bahawasanya dia seorang lelaki. Dia panggil khuntha wadih lah. Wadih apa? Wadih jantina. Lelaki dah. Tak apa, boleh. Walaupun selepas menjadi khuntha muskil. Tu. Dia jadi bekas khuntha muskil lah. Dia jadi khuntha wadih, maka orang lelaki tersebut boleh dah ikut dia. Tu. Begitu juga tidak sah khuntha muskil mengikuti imam perempuan meskipun nyata keperempuanannya selepas sembahyang. Ini pun taraddud juga. Imam ni tadi mengikuti tak, khuntha muskil ni begitu juga tidak sah khuntha muskil mengikuti imam perempuan meskipun nyata keperempuanan khuntha muskil. Rujuk tumis itu, keperempuanannya khuntha muskil selepas sembahyang. Sekarang ni dia ikut imam perempuan. Khuntha muskil asalnya dia tak sah lah ikut orang perempuan ni sebab berkemungkinan lelaki. Dia ikut juga sembahyang, contohnya dia ikut juga sembahyang. Pas sembahyang nyata zahir kata aku ni dah wadih ikut perempuan. Adakah sah sembahyang tadi? Tak sah juga. Dia kiyah masalah tadi lah, tak sah juga. Tu. Berbeza jikalau nyata keperempuanannya sebelum sembahyang. Khuntha muskil nak ikut imam perempuan tu nyata dah, aku jadi wadih dah, aku jadi perempuan dah. Maka sah tu. Tak sah. Maka sah yakni sah khuntha muskil yang nyata keperempuanannya tadi mengikut perempuan tersebut, yakni sebagai imam. Sah adalah sebab sebelum sembahyang sudah berlaku wadih dari sudut jantina dia itu sebagai perempuan. Tu. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu taala anhu, dia kata ni lepas nombor ke macam mana ni? Macam pelik tiba-tiba. Nombor 15 mana? Nampak lagi? Okey. Umi tu Umi baca lagi atau Umi belum lagi kan? Dobit Umi 13. Pakat sini sajalah hari ni. Mana dia? Hilang. Tu hilang 14. Dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala sebut, tidak sah kanak-kanak lelaki yang sudah mumayyiz mengikuti imam perempuan yang dewasa. Ni masih lagi bab jantina lah. Ni bab kanak-kanak pula. Dia masalah pekoh banyak tu.
Tidak sah kanak-kanak lelaki yang sudah mumayyiz, yakni belum balik tapi sudah mumayyiz, sudah boleh beza mana baik mana buruk, mengikuti imam perempuan yang dewasa. Tidak sah. Ni ada dulu apa nama tu, ada orang tanya, kalau mak dia jadi imam boleh tak? Dengan tujuan nak ajar anak dia. Boleh, tak ada masalah, tapi tak sah kawan tu sembahyang. Tak sah pun tak ada masalah, bukan balik pun. Cuma tak sah lah. Memang tak sah lah. Dah mak jadi imam, mak tu perempuan. Duk tengkor juga. Tak apalah nak ajar, lantak hang lah nak ajar. Tapi tak sah lah budak tu sembahyang tu ya. Tidak sah kanak-kanak lelaki tu yang sudah mumayyiz mengikuti imam perempuan yang kanak-kanak lagi pula mumayyiz. Ni kanak-kanak ikut kanak-kanak pula. Budak-budak laki-laki yang mumayyiz dah ikut budak perempuan yang mumayyiz. Tak sah. Itu jelas lah. Tidak sah khuntha muskil mengikuti imam perempuan yang kanak-kanak lagi pula mumayyiz. Ni dewasa pula. Khuntha muskil yang dewasa ikut imam perempuan yang kanak-kanak yang lagi pula mumayyiz. Samalah. Sebab apa tak sah? Sebab muskil tadi boleh jadi dia dalam keadaan lelaki ketika sembahyang, boleh jadi dia dalam keadaan perempuan ketika sembahyang. Dia ikut perempuan meskipun kanak-kanak yang mumayyiz, tidak sah juga. Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala berkata, makruh khuntha yang sudah jelas keperempuanannya mengikuti imam perempuan, dan lelaki mengikuti imam yang sudah jelas kelelakiannya meskipun sah. Dia kata makruh khuntha yang sudah jelas keperempuanannya, iaitu khuntha yang wadih. Khuntha yang wadih makruh mengikuti imam yang perempuan. Walaupun sah. Begitu juga makruh orang lelaki yang wadih mengikuti imam yang sudah jelas kelelakiannya, iaitu bekas khuntha muskil. Lelaki yang jadi imam, yang jadi makmum ni lelaki yang wadih, lelaki yang jelas. Dia ikut imam yang bekas khuntha muskil, dengan makna dia ni khuntha yang sudah wadih, dengan makna dia tu lelaki lah. Maka hukum dia sah tapi makruh. Tu kata Imam Mawardi, pandangan dia lah. Imam Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tempat yang boleh dihukumkan makruh itu jikalau nyata jantinyonya tersebut dengan alamat-alamat yang tidak qat'iyah, yakni yang tidak qat'iyah. Dia tahu? Yang tidak qat'iyah dalam kurungan pasti secara yakin. Mana tu? Macam canggah. Itu. Silap tu. Imam Azra'i mengatakan tempat yang boleh dihukumkan makruh itu jikalau nyata jantina yang tersebut dengan alamat-alamat yang tidak qat'iyah. Okey, qat'iyah tu dia tafsir pada pasti secara yakin lah, yakni tidak pasti secara yakin. Yang kata makruh tu walaupun nyata jantinanya itu dengan alamat-alamat yang tak pasti sungguh dia tu berubah ke tak. Dia ada alamat yang qat'iyah, ada alamat yang tidak qat'iyah. Dia sekarang ni khuntha muskil. Dia ada boleh berubah menjadi lelaki secara wadih kalau ada alamat yang qat'iyah, alamat yang jelas, dan alamat yang tidak jelas. Kata Imam Azra'i, walaupun alamat tu tak jelas sekalipun, tak qat'i sekalipun, makruh juga ikut dia. Itu saja. Tak jumpa lagi khuntha muskil. Pernah jumpa khuntha muskil? Tak jumpa? Tak ingat nak jumpa. Ustaz Iman rasa pernah dulu cerita dia pernah jumpa lah. Masa daurah Safinah dulu, masa kita budak-budak dulu. Dia tak tahu kita. Dalam kitab An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhaj karangan Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala, dia kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah menaskan. Ni dia panggil nas. Dalam kitab Syafi'i, nas ni sama ada dalil ataupun nas ni merujuk pada kalam Imam Syafi'i ataupun kalam kitab ulama tu, atau nas. Telah menas ni makna berkata lah, senang cerita, bahawasanya tidak harus bagi seorang lelaki menjadi imam kepada ramai orang perempuan. Dalam kitab Najmul Wahash nukil daripada pandangan Imam Syafi'i, bahawasanya kata tidak harus bagi seorang lelaki menjadi imam kepada ramai perempuan. Tak ada makmum lelaki, perempuan dengar. Tu melainkan salah satu daripada perempuan-perempuan tersebut sabit mahram dengan lelaki yang menjadi imam tersebut. Sekarang ni imam lelaki seorang, makmum lelaki tak ada, perempuan berlaku. Maka Imam Syafi'i kata tidak harus. Tidak harus makna haram lah. Kecuali kalau ada seorang daripada kalangan perempuan jadi makmum tu sabit mahram. Mahram ke bini ke ikut lah.
Mahram susuan ke, mahram kerabat ke, mahram musaharah ke, bini sendiri ke, adalah orang kaitan dengan dia, tu tak ada masalah. Itu pernah berlaku ke? Allah alam. Mungkin Kak Niza pernah berlaku surah-surah terpencil dulu tu. Zaman-zaman kita laki jadi tok imam, perempuan jadi makmum. Hukum dia haram. Soh-soh lah ni, tidak harus dari sudut orang tu buat gitu. Soh-soh lah. Soh haram lain. Soh tu hukum wad'i, haram tu hukum taklifi. Faidatun, berkenaan sahnya sembahyang, ni baru sebut. Betul lah tu. Berkenaan sahnya sembahyang makmum mengikut imam meskipun imam kurang daripada imam. Guna tu. Berkenaan sahnya sembahyang makmum mengikuti imam. Makmum ikut imam meskipun imam kurang daripada imam. Kok mana gitu? Meskipun imam kurang daripada imam. Macam mana? Tak, meskipun imam kurang daripada imam. Betul tu. Sah makmum yang berwuduk mengikut imam yang bertayamum. Gini katanya. Meskipun imam kurang daripada makmum. Itu tu. Tu betul. Berkenaan dia nak kata imam imam yang berwuduk boleh ikut imam yang bertayamum. Dia kurang dari sudut situ. Imam kurang dari sudut dia tu tayamum. Makmum tu hebat ataupun tinggi sikit sebab dia wuduk contohnya. Jadi kena ubah sikit tu. Berkenaan sahnya sembahyang makmum mengikuti imam meskipun imam kurang, yakni kurang martabat daripada makmum. Ni hak sah. Hak tadi yang tak sah. Kena ubah tu, bukan imam per imam, daripada makmum. Kalau tadi makmum kurang martabat daripada imam, betul tak? Makmum ikut imam yang kurang martabat dari sudut jantina, hak tu tak sah. Hak ni yang sah. Mana yang pertama? Sah makmum yang berwuduk mengikuti imam yang bertayamum, sah. Tak ada masalah. Tapi jangan gitu. Yang tidak wajib lagi mengulangi semula sembahyang. Kalau imam itu dia tayamum tapi dia tu jenis kena ulang semula sembahyang. Contohnya balutan dia ada masalah ke, terlebih balut ke lagu mana ke yang kena qada pula sembahyang, maka kita ni tak sah lah ikut dia. Tapi kalau dia tu ikut cukup syarat-syarat tayamum, dia jabirah elok, tak perlu ulang semula dan sebagainya, makmum yang berwuduk dengan sempurna ni boleh dia ikut imam yang bertayamum, yang mana imam yang kalau dia bertayamum tidak wajib dia mengulangi semula sembahyang. Mana kalau dia tu tayamum tapi kena wajib ulang semula sembahyang, tak sah lah makmum ikut. Kerana kita mengikut makmum imam yang qada. Kerana imam juga masih bersuci dengan ganti daripada air, iaitu debu tanah. Masih dalam keadaan dia guna alat taharah, tak ada masalah lah. Tapi qaid itulah yang tidak wajib lagi mengulangi sembahyang. Yang kedua, sah makmum yang berwuduk tanpa khuf mengikuti imam yang berwuduk dalam keadaan memakai khuf. Ni wuduk dengan wuduk, tapi masalahnya makmum tu wuduk dia basuh kaki, imam tu wuduk dia pakai khuf, sapu khuf. Boleh ikut? Boleh ikut. Kerana imam yang memakai khuf tersebut bebas daripada perlu ulang semula sembahyang. Itu ya. Yang ketiga, sah makmum yang beristinja dengan air mengikuti imam yang beristinja dengan batu. Boleh. Adalah satu pondok ni dia ngajar kata tak sah. Tak sah tu aku nak bagi. Inilah kitab apa tadi? Kitab Najmul Wahash. Ada orang mengajar kat pondok, tak sah makmum yang sinjak dengan air ni, tak sah ikut makmum yang siap batu sebab ada kesan-kesan najis lagi. Kesan-kesan najis kalau istinja tu dimaafkan Tok Syekh. Ada orang ngajar gitu, ngajar kat pondok tu. Tak beritahu lah pondok mana. Tak ngaji lagi. Yang keempat, sah makmum yang berdiri mengikuti imam yang duduk, tak ada masalah. Makmum diri, tu imam duduk, tak ada masalah. Berbeza posisi saja. Ini berbeza, ada khilaf lah. Ini berbeza dengan pandangan Ibnul Munzir. Bukan baca Munzir. Ni kalau mengaji transliterasi tahu ni. Al-Munzir baca dia, bukan Munzir. Dal histuza. Bukan Munzir. Beliau mewajibkan makmum duduk jikalau imam duduk. Itu pandangan dia. Pandangan muktamad tak wajib. Hujah bagi pandangan kuat dalam mazhab kita yang menyatakan harus makmum berdiri sedangkan imam duduk ialah seperti mana yang tersebut. Titip tindih tolak tu seperti mana yang tersebut lah.
Oh, ni kalau jadi kita sungguh ni seronok ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita ambil mafhum teruslah. Bahwasanya Nabi SAW sembahyang ketika sakit yang membawa kepada kematiannya itu dalam keadaan duduk, sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan sekalian manusia menjadi makmum dalam keadaan berdiri. Ni akhir-akhir hayat Nabi ya. Ada Nabi SAW tak jadi imam, dia duduk. Alik berdiri belakang. Hadis sahih Bukhari Muslim lah tu. Al-Imam Baihaqi yang kedua, Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis tersebut berlaku pada semayang zuhur hari Sabtu atau Ahad. Nabi SAW wafat pada waktu duha hari Isnin. Mana esok tu meninggal dah. Sebelum tu dah berlaku. Nabi SAW semayang akan duduk, makmum dalam keadaan berdiri. Maka hadis ini memansukhkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Apabila imam sembahyang duduk, maka hendaklah kalian sekaliannya sembahyang duduk. Ini i'tirad dalil lah. Dalil daripada Ibnu Munzir kata, oh kena wajib juga makmum duduk kalau imam duduk. Oh tak, kita rad dengan hadis kata, hadis yang kata kena duduk tu mansukh walaupun Sahih Bukhari Sahih Muslim pun. Tu kena serah pada ulama. Oh kita tak tahu mansukh nasih mana. Sahih Bukhari Sahih Muslim ya, mampu tu ya. Yang kelima, sah makmum yang berdiri atau duduk atau makmum yang merebahkan badan di lambungnya. Di lambungnya kena selang tu. Sah makmum yang berdiri, satu. Ataupun makmum duduk, satu. Dua. Atau makmum yang merebahkan badan di lambungnya. Lambungnya lah, kanan atau kiri. Tu ittijak dia panggil. Dia ikut imam yang merebahkan badan di lambungnya. Tu. Tu imam rebah, tak reti dah, tak boleh dah, dia tak boleh duduk, tak boleh diri, tak boleh. Makmum pula dia berdiri, boleh. Duduk boleh. Lambung ikut lambung pun boleh ke? Tapi dengan syarat, kalau ni sembahyang fardu ni, makmum tadi kalau boleh berdiri kena berdirilah. Tak boleh main duduk itu ya. Kalau sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat kalau kita boleh berdiri, kalau nak duduk boleh. Kalau boleh berdiri, kalau boleh duduk, nak ittijak boleh menurut pandangan asah. Tu dalam Minhajut Talibin. Mana ada pandangan kata tak boleh, kalau dia boleh duduk dan berdiri kita ittijak, tak boleh untuk sembahyang sunat. Pandangan asah boleh juga kerana Nabi buat. Itu ya. Lilittiba. Kemudian tadi yang mengatakan sah ini selagi mana imam boleh mendatangkan rukun sembahyang meskipun dengan isyarat. Yang kata sah ikut imam yang rebah badan ni dengan syarat imam tu boleh mendatangkan rukun sembahyang yang mana walaupun rukun sembahyang tu dibuat dengan isyarat. Dengan isyarat mata. Isyarat ada dua. Isyarat kepala, isyarat mata. Isyarat kepala dulu baru isyarat mata. Mayang duduk, mayang berdiri, tak boleh berdiri duduk. Tak boleh berdiri, tak boleh duduk, ittijak belah kanan. Tak boleh ittijak belah kanan, ittijak belah kiri. Lepas tu duduk terlentang. Lepas tu isyarat dengan kepala. Isyarat dengan kepala. Lepas tu isyarat dengan mata. Lepas tu bawah hati. Jadi kalau boleh isyarat, tak ada masalah. Boleh beri isyarat, yang mana isyarat tu mafhum lah, dapat difahami oleh makmum bahawasanya dia sedang rukuk dan sebagainya. Tu tak ada masalah, boleh ikut. Adapun sembahyang imam yang hanya mengisyaratkan dengan kelopak mata atau hati, makna tadi isyarat dengan kepala. Ia ada tiga isyarat. Kepala, kelopak mata, hati. Jadi makna hak tadi itu yang kata sah isyarat dengan kepala. Tambah sikit tu. Adapun hanya mengisyaratkan kelopak mata ataupun hati, maka zahirnya tidak sah makmum mengikutinya. Kerana asal isyarat ni dengan anggota tubuh yang sah. Asal isyarat. Peace. Kita angkat tangan, peace. Tu makna nak baik tu. Macam ni ya, bye-bye. Kita angkat tangan sambil menggoyangkan telapak tangan. Itu dilalah. Apa nama? Dilalah. Dilalah wad'iyah kata goodbye forever. Tu. Habis. Yang ke terakhir. Tak terakhir lagi. Ada lagi. Yang ke F. Ke F tu apa? 6 ke apa? Sah makmum yang dewasa menjadi makmum kepada kanak-kanak. Tengok. Sah makmum yang dewasa menjadi makmum. Okey. Sah makmum yang dewasa menjadi makmum kepada kanak-kanak, yakni imam kanak-kanak. Ni pun satu kok. Sebab apa? Kerana hadis riwayat Al-Bukhari bahwasanya Amr ibn Salimah menjadi imam kepada kaumnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau tu bukan beliai.
Beliau berumur 6 atau 7 tahun. Perkara yang dikehendaki dengan kanak-kanak ialah mumayyiz yang berakal. Kena kait tu. Tak mumayyiz tak boleh. Sebab budak-budak yang bukan mumayyiz tidak sah ibadat. Jadi tak sah lah ikut dia. Jadi kanak-kanak mana ni? Kanak-kanak yang mumayyiz lagi pula berakal dan bebas daripada najis ke dia lah. Bebas dia tu tanggung najis dan sebagainya, ikut syarat-syarat imam macam biasa, suci dan sebagainya. Boleh ikut dia. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, tidak makruh kanak-kanak menjadi imam. Tak makruh. Imam Abu Hanifah kata harus mengikuti imam yang kanak-kanak pada sembahyang sunat, bukannya sembahyang fardu. Imam Abu Hanifah lain pula. Boleh ikut imam yang kanak-kanak pada sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Kita mutlaqan, sembahyang fardu ataupun sunat. Imam Daud Az-Zahiri melarang makmum mengikuti imam budak-budak dalam sembahyang fardu dan sunat. Ni larang tu. Daud Az-Zahiri larang tu ya. Sembahyang fardu ke sembahyang sunat ke, makmum yang dewasa tidak boleh mengikuti imam yang budak-budak. Habis. G. Sah makmum yang berstatus merdeka mengikut makmum yang berstatus hamba. Kerana darjat itu. Kerana hamba juga dalam kategori orang yang wajib sembahyang. Dan kerana zakwan, ni dalil kedua. Ni illah dia panggil. Dia ada dua illah. Satu pertama illah kata boleh sah hamba tu kerana hamba kategori orang yang wajib sembahyang juga. Dan kerana zakwan yang merupakan hamba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala telah menjadi imam kepada Aisyah, riwayat Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Tidak makruh hamba menjadi imam kepada orang merdeka. Itu menurut mazhab Syafi'i. Berbeza dengan pandangan Ibnu Khairan. Ibnu Khairan kata makruh. Namun imam yang merdeka lebih utama. Ini dari sudut aula. Lebih utama menjadi imam berbanding hamba. Dan hamba yang baligh lebih utama menjadi imam berbanding kanak-kanak yang merdeka. Kanak-kanak tu merdeka, imam tu baligh dah, hamba. Maka hamba yang baligh lebih afdal daripada kanak-kanak yang merdeka. Orang yang merdeka dewasa dengan orang yang hamba dewasa, merdeka lebih afdal dan jadi imam daripada merdeka daripada hamba yang dewasa. Sebab apa darjat? Sebab nak nampak imam ni goh. Tu ya. Sebab tu ciri-ciri imam pertamanya nanti akan sebut dalam kitab ni lah. Cuma lepas baca dobit ni tak ada dobit dah. Kalau ikut kan, kalau dobit hak faqih apa dia semua tu, kalau kita hurai gila-gila tu, sedap tu. Yang pertama faqih tu lah. Faqih, Tok Pekoh. Tok Pekoh apa dia? Tok Pekoh apa dia? Tok Pekoh iaitu dia tu reti serba hukum dalam sembahyang tu. Bukan yang Tok Pekoh mana ulama sungguh, bukan. Orang yang reti sembahyang, baca Quran betul, Fatihah, tu faqih lah tu. Namun imam yang mana tadi? Siapakah yang lebih utama? Ni soalan. Hamba yang faqih, Tok Pekoh tapi hamba, ataupun orang merdeka yang tak pakai menjadi imam? Khilaf ulama. Hamba ni Tok Pekoh. Dia alim Tok Pekoh. Kita kata alim lah senang. Orang alim Tok Pekoh. Tapi dia jadi ataupun Tok imam tu orang merdeka, tapi dia orang merdeka ni tak pakai mana? Siapa yang lebih aula jadi imam? Khilaf ulama. Pandangan pertama, dan menurut pandangan pertama ni menurut pandangan asah, dia kata mereka berdua sama saja. Mana-mana boleh lah. Dia ada kelebihan, satu ciri-ciri yang dia ada satu merdeka yang tidak faqih dia lebih ke merdeka, hamba yang faqih lebih ke faqih, sama lah pandangan asah. Pandangan kedua, hamba yang faqih lebih utama. Salim yang merupakan hamba Abi Hudzaifah mengimamkan sembahyang bersama golongan muhajirin di Masjid Quba. Hal keadaan antara mereka terdapat sahabat lain seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Tok Pekoh. Sayyidina Umar jadi maknanya di sini Salim seolah-olah hamba yang faqih lah berbanding dengan sahabat yang lain dan sebagainya, kerana lebih banyak mengetahui berkaitan Al-Quran. Faqih kat situ. Banyak mengetahui berkaitan Al-Quran. Maka diutamakan Salim menjadi imam berbanding sahabat lain yang kurang pengetahuan tentang Quran. Tu pandangan kedua lah. Tapi pandangan asah kata sama saja. Zahirnya, zahir ibarat hamba muba'ad, iaitu separuh hamba separuh merdeka. Dia ada dua tuan. Seorang tuan dah merdekakan dia, seorang tuan masih tidak merdekakan dia. Dia panggil hamba muba'ad. Sebahagian hamba, sebahagian merdeka. Itu lebih utama menjadi imam berbanding hamba sepenuhnya. Lebih utama.
Mana boleh saja hamba sepenuhnya menjadi imam kepada hamba muba'ad, tapi yang lebih utama. Siapakah lagi yang lebih utama menjadi imam? Orang buta atau orang yang boleh melihat? Ada juga khilaf ulama kepada 3 kaul. Yang pertama, orang yang buta dan orang yang melihat itu serupa saja, kerana orang yang boleh melihat boleh mengelak daripada terkena najis. Itu satu kelebihan. Sedangkan orang yang buta boleh menambahkan khusyuk. Satu kelebihan lain. Jadi sama-sama ada kelebihan berlaku. Ini atas pandangan mu'tamad. Sama, tak payah duk beza. Yang kedua, orang yang buta lebih utama. Pandangan ini disebutkan oleh Abu Ishaq Al-Marwazi radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah mensahihkannya oleh Ibnu Abi Ishrun dan pengarang kitab Mukhtasar At-Tadhnib. Tadhnib. Ibnu Sirin dan Imam Malik rahimahumullahu ta'ala mengatakan makruh orang buat menjadi imam. Yang ini makruh orang buta tu jadi imam. Imam Malik kata, Ibnu Sirin kata orang buta makruh jadi imam. Tu pandangan dia. Dia khilaf banyak ni. Pandangan ketiga, orang yang boleh melihat lebih utama. Ashabus Syafi'iyah bersepakat bahawa orang yang boleh melihat tidak makruh menjadi imam. Sebab tu dia kata orang yang boleh melihat lebih utama jadi imam. Tapi di pandangan bukan utama lah. Dia ambil dalil kata Ashabus Syafi'iyah bersepakat bahawa orang yang boleh melihat tidak makruh menjadi imam. Adapun orang buta khilaf. Dia kata pandangan kedua tu. Pandangan kedua tu Imam Malik, Ibnu Sirin kata makruh orang buta jadi imam. Mana ada khilaf dari sudut orang buta boleh jadi imam ataupun tidak. Dari sudut keafdalan jadi imam atau boleh ataupun tidak. Khilaf ulama pada orang buta. Ada yang kata makruh, ada yang kata tak ada masalah. Tapi orang yang tidak buta, iaitu boleh melihat, tidak ada khilaf di kalangan ulama ashab Syafi'iyah mengatakan tidak makruh. Yang ni boleh. Mughni, dalam kitab Mughni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala sebut, Al-Imam Al-Azra'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, yang mengatakan sama, ini pandangan mu'tamad, antara orang buta dan orang yang boleh melihat ini, jikalau orang buta tersebut boleh menjaga diri daripada kekotoran. Kait pula Imam Azra'i kata. Kait dengan boleh jaga diri daripada kotoran. Sebab tak nampak. Sebab kelebihan orang boleh melihat ni, dia boleh mengelak pada najis. Jadi kalau orang buta tu kalau boleh mengelak pada najis dan kekotoran, maka dia kata samalah. Adapun jikalau orang buta tersebut meninggalkan diri daripada berjaga-jaga daripada perkara-perkara yang kotor, makna dia mutalabbisun bil adhah. Dia serabut ataupun dia ni jenis tak jaga kebersihan, maka orang yang tidak buta lebih utama berbanding orang yang buta. Ini qaid Imam Azra'i. Imam Ibnul Muqri rahimahullahu ta'ala juga mengikuti pandangan Imam Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala ini. Habis. Kata guru kami, siapa guru kami? Bila kata Syekhuna dalam Mughni al-Muhtaj, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bila kata Syekhi dalam Mughni al-Muhtaj, Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Kata guru kami Syekhuna, yakni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, qaid seperti Imam Al-Azra'i rahimahullah buat ini tidak perlu. Pula kena rot. Qaid yang kata Imam Azra'i kata, kalau dia tu tidak boleh jaga kekotoran, maka samalah. Kalau dia kotor, serabut, tak boleh jaga kebersihan, maka orang yang melihat lebih utama jadi imam. Kata Syekhul Islam, tak perlu qaid ni. Bahkan menyebut sedemikian malah memberi waham. Memberi waham bercanggah dengan apa yang dikehendaki, kerana bahawasanya sudah diketahui daripada perkara yang mendatangi pada kebersihan pakaian dan badan. Tidak dikhususkan demikian itu pada orang buta. Bahkan jikalau orang yang boleh melihat tidak dapat menjaga kebersihan, niscaya orang buta lebih utama menjadi imam berbanding orang yang melihat. Itu rat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jangan duk kena ke orang buta ya. Orang melihat pun kena tengok lagi tu. Kena tengok dia boleh jaga kebersihan ataupun tidak. Kalau tak boleh jaga kebersihan, mana orang buta lebih utama itu. Jadi qaid tu tak perlulah, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beri waham seolah-olah orang buta yang kena jaga, orang melihat jaga. Tak boleh gitu. Mana hak keadilan? Tu. Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala berkata, orang merdeka yang buta pula daripada tadi duk afdal ke 10.30 orang buta yang orang merdeka yang buta lebih utama menjadi imam berbanding hamba yang boleh melihat. Itu Imam Mawardi kata, orang merdeka buta lebih utama menjadi imam berbanding hamba yang boleh melihat, kerana darajat merdeka dengan hamba. Dalam kitab Rihlah Ibnu Salah daripada Abi Nasr Ibnu Sabbagh dan Ibnu Yunus mengatakan, dimakruhkan orang yang berkulub.
Orang yang berkuluk makruh dimakruhkan orang yang berkuluk selepas balik. Lepas balik dia kuluk lagi, tak sunat. Menjadi imam makruh. Dan tidak makruh orang yang berkuluk sebelum balik menjadi imam. Orang yang telah balik orang yang telah balik tak sunat lagi, makruh jadi imam. Orang yang sebelum balik dia berkuluk lagi, tak makruh jadi imam. Tapi tak makruh ni dengan syarat dia kat kuluk tu tak ada najis lah. Kalau kuluk dan najis tak boleh juga. Tanggung najis kira tu. Adakah sah makmum yang sihat mengikuti imam yang penyakit salis? Tu. Ni salisil baul pula. Tu imam salisil baul. Makmum sihat dengan makna tidak ada salisil baul. Tanda tanya. Begitu juga makmum yang suci mengikuti imam yang istihadah, yang bukan mutahairah. Kalau mutahairah tak boleh lah. Mana yang lebih adakah sah ataupun tidak? Dua masalah tu khilaf ulama. Pandangan asah sah kerana sembahyang imam tidak perlu diulang semula. Tu ilat dia. Sah. Kenapa? Kena penyakit salih. Tak payah ulang dah. Dia dah salih dah, dia ada taharah yang khusus dah. Boleh dah ikut dia. Begitu juga istihadah, dia pun dah ada taharah yang khusus, kena cawat dan sebagainya. Ikutlah, tak ada masalah, tak payah ulang dah. Maka sah sembahyangnya kerana qiyas atas orang yang ada padanya pakaian, orang yang pada pakaiannya atau badannya terdapat najis yang dimaafkan. Dia qiyas itu. Qiyas kat situ. Ilah dia tak perlu ulang semula kerana imam tak perlu ulang semula, maka sebab tu sah. Lagi pula dia qiyas kepada masalah pakaian ataupun badan yang terdapat najis yang dimaafkan, maka tak ada masalah ikut dia. Sebab najis yang dimaaf ni hanya sunat untuk sucikan dia, tak wajib. Yang najis yang tidak dimaafkan saja yang wajib menyucikan dia. Cuma kena ingat, najis yang tak dimaafkan ni, contohnya darah yang kecil tu, kalau kena air habis lah, tak dimaaf lah. Tidak sah. Yang pandangan kedua, muqabilul asah, lawan bagi asah. Muqabilul asah, muqabilul muttajah, muqabilul al-azhar, muqabilul mu'tamad. Hak tu boleh untuk amal, tidak sah untuk fatwa. Adapun muqabilul asah, muqabilus sahih. Adapun muqabilus sahih tidak digalakkan beramal kerana muqabilus sahih tu dhaif, dan kebanyakan masalah dhaif ni bermasalah. Tu intaha kitab Hasyiah I'anatut Talibin. Tidak sah kerana jadi apa dia? Jadi beruntunglah orang tahu banyak boleh beramal untuk diri dia, tapi tak boleh nak fatwa korang, tak boleh khabar korang. Tidak sah kerana imam menanggung najis. Ni kata pandangan kedua. Tak sah kerana imam tanggung najis. Istihadah ada darah, penyakit salis ada dia punya najis dia, contohnya kencing. Hanya sah sembahyang untuk diri mereka sendiri kerana darurah. Dah kata sah sembahyang tu. Orang salis sah sembahyang. Orang istihadah sah sembahyang. Sembahyang tu sah kerana mereka tu darurah. Kita ni tak darurah mana. Maka tak sah lah sembahyang kita. Tu pandangan kedua. Pandangan asah dan mu'tamad sah. Adapun perempuan mutahayyirah, maka tidak sah mengikutinya secara pasti, qat'an, bila khilaf, tanpa khilaf, kerana dia wajib mengqadanya. Dia adalah kaedah qada tu. Mutahayyirah mutlaqah, mutahayyirah yang terlupa qadar, dan sebagainya tu. Tu tak boleh lah, tak sah, kerana dia ada masa-masa yang perlu dia qada. Adakah sah perempuan mutahayyirah mengikut imam perempuan yang juga mutahayyirah? Pula dah. Dah kata tak sah tu, kut lah yang orang biasa kot, orang mutahayyirah boleh kot. Pula dah. Ni ulama mikir banyak ni. Kalau kita tak mikir lah. Adakah sah perempuan mutahayyirah mengikuti imam perempuan yang juga mutahayyirah kerana qiyas kepada makmum yang ummi? Sah mengikut imam yang turut ummi sepertinya. Dia nak qiyas masalah tu. Masalah ummi dengan ummi sah. Ni mutahayyirah dengan mutahayyirah sah kot. Khilaf ulama. Ni khilaf. Pandangan yang pertama, sah mengikuti perempuan mutahayyirah seumpamanya. Itu pandangan dhaif. Pandangan sahih, tidak sah mengikutinya. Itu disebut dalam Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin, karya al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Nombor 14. Nombor 13. Nak haram panjang juga. Kait dengan ummi. Ni banyak panjang ummi. Dia berkaitan dengan ummi. Ummi mana yang tak boleh ikut, ummi mana yang boleh ikut. Itu wallahu taala alam. Sambung pada episod minggu depan. 3 perkataan yang macam ni. Barulah mak ni. Tak ada bahan kosong.
والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hah? Hah?